Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat para penonton sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia-Nya kita dapat meneruskan pengajian kita di dalam tadabbur ataupun tafsir ringkas kepada beberapa ayat yang kita pilih. Pengajian kita dalam tafsir juzuk yang ke-29, juzuk yang ke-29 surah Al-Jin. Ambil kitab, ambil Quran. Kalau boleh terjemahan pimpinan Ar-Rahman itu lebih baik sebab kita akan terjemah berdasarkan kepada kitab pimpinan Ar-Rahman. Surah Al-Jin ini iaitulah surah yang ke-72 dari awal kitab. Di dalam siri ini, Al-Jin ini surah yang ke-6. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, ayat dia 28 ayat, lebih kurang dengan surah Nuh. Kita baca beberapa ayat dulu, kemudian kita pergi kepada terjemahan dan huraian insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. Ini beberapa ayat daripada surah Al-Jin. Kita pergi kepada muqaddimah surah. Dalam tafsir pimpinan, dia ada muqaddimah dan ada huraian. Kita baca juga muqaddimah kerana di situ terdapat beberapa maklumat intisari untuk kita memahami isi kandungan dalam surah Al-Jin. Yang pertama, surah ini makkiyatun, diturunkan di Makkah bi ijma'i ahli ilm. Mana sepakat ulama, ada yang mengatakan waz-zahir, secara zahirnya dari sudut lafaz ataupun siyak susunan ayat, annaha nazalat jumlatan wahidah, ia turun sekaligus. Macam surah Nuh juga. Walaysat mujazza'ah. Sebab apa? Sebab kita tengok cerita jin. Jin cakap daripada awal sampai ke akhir. Ayatnya 28 ayat. 28 ayat bittifaqi ulama'il 'ad. Ulama yang mengkaji tentang susunan bilangan ayat mengatakan 28 ayat bittifaq.
Alhamdulillah. Dia kaedahnya bila ittifaq, kita tak payah cari khilaf-khilaf. Kalau benda boleh ittifaq, kenapa mau khilaf? Itu kaedah. Tapi kalau benda ada khilaf, sukarlah kita nak jadikan satu kan. Maka itu dia panggil ittifaq. Kemudian sebab tasmiyatus surah. Sebab dinamakan surah Al-Jin. Dinamakan surah Al-Jin. Perihal cerita jin. Ada juga yang menamakan dia dengan surah Qul Uhiya Ilayya. Qul Uhiya Ilayya. Ataupun surah Qul Uhiya. Kama fi Sahih Al-Bukhari wa ba'd tafsir. Yang pentingnya, tuan-tuan dan puan-puan, ingat ke tidak, 5 surah yang dimulai dengan Qul. 5 surah mula dengan Qul. Siapa dia ingat, tulis. Tanda. 5 Qul. Ini yang pertamanya. Qul uhiya ilayya. Kemudian, Qul ya ayyuhal kafirun. 3 lagi, 3 Qul. Itu dia panggil surah yang dimula dengan Qul. Surah mula dengan Qul. Dinamakan surah Al-Jin, perihal jin, kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada umum bahawa dia telah diwahyukan kepadanya mengenai perihal jin. Cerita jin. Tujuannya supaya diketahui oleh umum bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ia diutuskan menjadi rasul kepada umat manusia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diutuskan menyampaikan Islam kepada umat jin. Dan bahawa ada di antara golongan jin yang telah Islam dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kepada Al-Quran yang mereka dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya. Jin ini mudah. Dia mari dengar Nabi baca, dia beriman. Dia boleh memahami. Dan kita manusia patutnya lebih faham daripada jin, kan? Sebab kita duduk berdepan. Intisari kandungannya, apakah isi kandungan dalam surah jin ini? Membentangkan hakikat bahawa satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahawa mereka telah beriman dan telah menjalankan dakwah Islam dalam kalangan kaum masing-masing. Jin ni macam kita jugalah manusia ni. Dia banyak kabilah dia kan. Setelah menerangkan bahawa jin itu ada yang Islam dan ada yang kafir, Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menyatakan kepada umum bahawa sesungguhnya kalau manusia dan jin berjalan betul di atas landasan Islam siratal mustaqim, sudah tentu Allah akan memberikan kepada mereka sebab-sebab kemewahan. Untuk menguji adakah mereka bersyukur dan tetap betul menurut Islam ataupun sebaliknya. Kita dengan ajaran kita ni tak boleh tidak main dengan dakwah semata-mata. Kalau dakwah semua orang boleh dakwah. Tapi kita perlu pada ujian, tamhis, Allah nak tengok siapa yang betul, siapa yang dakwah saja. Yakni limpahan nikmat dari Tuhan yang Maha Pemurah kepada seseorang mewajibkan orang itu melipat gandakan ibadat dan syukurnya, kerana tiap-tiap satu nikmat yang datang kepada manusia berkendakkan orang itu bersyukur kepada Allah yang mengurniakannya. Kita kena ingat, kita ni kadang-kadang nampak tepi jalan. Kita kena terima kasih kepada orang ni sebab dia bagi duit pada kita. Yang betulnya orang itu alat yang menyampaikan hak bagi rezeki pada kita, Allah. Maka kalau tidak, nikmat kita dapat banyak tapi tidak syukur. Banyak sama nyalah gunakan nikmat. Nikmat sehat bukan buat ibadat, pergi buat maksiat. Nikmat harta tidak gunakan untuk jalan Allah tapi untuk jalan syaitan. Nikmat pangkat dan kedudukan untuk menindas dan mengaut harta-harta negara yang boleh dikaut. Maka nikmat itu akan menjadi bala bencana. Ingat.
Surah ini diakhiri dengan menerangkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kuasa hanya menyampaikan wahyu dari Allah dan perintah-perintahnya yang ditugaskan menyampaikannya, dan sesiapa yang menderhaka kepada Allah dan engkarkan bawaan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka buruklah akibatnya. Kita ingatlah, siapa dia lawan, siapa dia engkar, jawab dia boleh faedah. Baiklah para jemaah sekalian, kita tengok dari sudut sabab nuzul. Sebab turun surah ini. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabi 'amidina ila suqi Ukaz. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama dengan beberapa orang sahabat dia nak pergi ke Suq Ukaz. Tuan-tuan, para jemaah sekalian, kalau kita baca dalam sejarah ini, umat ini, di Makkah dan sekitarnya, Makkah, Taif dan kawasan itu, dia banyak pasar. Suq Ukaz, Suq Mejannah. Maknanya pasar-pasar ni, macam kita agak macam pesta tahunan. Di Taif, Ukaz. Di sini, makna ada pasar. Jadi setiap ada pasar, mana orang pergi pun. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antara uslub dakwah dia akan pergi cari orang. Di mana tempat orang ramai, Nabi akan pergi untuk menyampaikan Islam. Itu dakwah Nabi. Kita pun pendakwah pun kena cari orang jugalah. Kita tak nak pergi cari orang sekarang ni, zaman kita hari ni mudah. Kita duduk di sini seorang-seorang pun, duduk dalam rumah kita senyap-senyap. Pacak je handphone kita ni, pacak je kamera, Masya Allah. Seluruh dunia orang boleh tengok zaman kita hari ni. Zaman dulu sukar. Sebab itu ada setengah pendakwah dia turun padang, pergi ke pasar malam, pergi ke bazar, pergi ke tempat orang berhimpun. Yang penting nak menyampaikan dakwah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan pergi ke Suq Ukaz. Pada waktu itu qad hila baina syayatin wa baina khabaris sama'. Syaitan-syaitan sudah disekat daripada mencuri dengar berita-berita dari langit. Awal dulu bebas. Syaitan boleh naik je. Naik ke langit dia mengintai. Intai dengar apa maklumat yang malaikat cakap. Kita nak buat apa di belakang akan berlaku di bumi ni. Apa yang akan terjadi. Kan dalam laporan rekod itu sudah ada dalam pada malam Lailatul Qadar sudah dimaklumkan apa yang terjadi. Maka syaitan jin ni naik, curi dengar, kemudian dia turun ke bumi, dia beri maklumat ini kepada ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir yang duduk berkawan dengan dia. Maka mereka ni keluar ke kenyataan, seolah-olah mereka ini ada maklumat wahyu, maklumat yang tepat. Sedangkan jin syaitan ni, dia bagi maklumat tu yang betulnya sekali. Kata Nabi SAW, yang bohongnya mi'atu kadzibah, 100 pembohongan. Dia sekali dia betul, hak dia menipu 100 kali. Jangan percaya. Maka syaitan dah tak boleh naik ke langit. Jin tak boleh naik ke langit dah. Tak boleh nak pergi mengintai khabar. Sebab apa? Ursilat alaihim syuhub. Bila dia naik, mari dia punya ni. Tahi bintang orang panggil ni. Syihab, lontar. Pum. Tak boleh naik. Hai. Syaitan pun turun. Nak naik tak boleh. Faqalu ma lakum. Kenapa? Cepat balik. Mana maklumat? Faqala hila bainana wa baina khabaris. Kami telah disekatlah, tak boleh nak curi dah dengan maklumat. Zaman kita hari ini panggil mana? Zaman multimedia. Komunikasi ini tak boleh, setelah dekat. Ada akta baru. Tak boleh naik. Bukan setakat tak boleh naik. Kena lontar lagi dengan syuhub. Dia kata, apa yang menyekat kamu tu? Apa dia? Dia kata, dia kata, tidak ada perkara yang berlaku atas dunia ni yang menyebabkan kita tak boleh begini. Mesti ada benda besar yang berlaku. Mesti ada satu benda yang pelik. Maka mereka telah ditugaskan. Mau kumpulan ni pergi sebelah timur. Ia ni pergi ke barat. Ia ni pergi utara. Ia ni pergi selatan. Pergi cari apa benda yang berlaku atas dunia ni sehingga kita tak boleh lagi mencuri dengar maklumat di langit. Kenapa? Fantalaku. Jin ni dia cepat berjalan. Dia laju, dia boleh pergi sana sini, maka pergilah. Ada yang ke timur, yang ke barat.
yanzurun ma hadzal amr. Apa sebabnya kita ni disekat daripada naik ke langit? Jadi para jemaah sekalian, jin dia tak buat tuduhan palsu. Kita ni kalau kena sekat ke, kalau kena apa benda, tular selalu cerita, begini-begini. Jin dalam isu mencari maklumat lebih baik daripada kita. Dia kata kita tak nak buat andaian pelik-pelik, pergi cari, siasat. Kamu sana, kamu sana. Masya Allah. Qala fantalaqal ladzina tawajjahu nahwa Tihamah. Jadi kita abaikan episod yang lain, kita ambil kumpulan yang pergi ke arah Tihamah. Tihamah ni ke arah sebelah Mekah lah. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi nakhlatin. Jadi Nabi kita kebetulannya berada di Nakhlah. Nakhlah ni para jemaah sekalian di mana kalau kita nak pergi ke Taif, tuan-tuan naik bas, naik kereta daripada Mekah ke Taif, jalan baru ni, lebuh raya ni, lebih kurang dalam 40 km lebih sikit, kita akan jumpa Wadi Nakhlah. Wadi Nakhlah. Dalam perjalanan nak pergi ke Mukas, mana nak pergi ke Taif, ada pesta di sana. Nabi bukan nak pergi ke pesta, dia nak pergi berdakwah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang solat bersama sahabat-sahabatnya solat al-fajri. Nabi kita semaya subuh. Tengah solat subuh, falamma sami'ul Quran tasamma'u lah. Tengok dalam hadis ni kata. Jadi jin ni bila dia dengar Nabi duk baca Quran, tasamma'u lah, buka telinga. Pelik ni. Mari dengar. Faqalu, kata jin yang dengar Quran ni, dia buat analisa, dia kata hadzal ladzi hala bainakum. Inilah puncanya yang menjadi sebab kita tak boleh lagi ke langit. Maka dia pun balik kepada perkumpulan dia di mana tidak diceritakan. Dia pun bagi tahu kepada kaum dia. Dia kata apa? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengar ada satu bacaan yang pelik. Bacaannya sedap, maklumat dia pelik. Yahdi ila rusydi, yang membawa, mengajak kita kepada jalan yang baik. Fa amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami pun beriman, kami tak mau lagi syirik. Masya Allah, tabarakallah. Jin balik cerita, kemudian Allah Ta'ala turun ayat Quran ni, Qul. Allah perintahkan Nabi SAW kata. Tengok belakang tuan-tuan. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran yang aku bacakan. Jin, Quran ni mana bacaan. Bukan cukup sepenuh satu Quran pun. Lalu mereka menyampaikan hal itu kepada kaumnya dengan berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran, sebuah kitab suci yang susunannya dan kandungannya sungguh menakjubkan. Jin dengar. Ini satu riwayat. Riwayat yang pertama ini cerita jin Nabi kita nak pergi ke Nakhlah. Riwayat ini tersebut dalam Bukhari dan Muslim. Ada cerita satu lagi, tanda tuan-tuan. Ini versi yang kedua. Zakar Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ini dalam kitab sirah masyhur. Sebahagian pengkaji tak apa-apa nak terima dia. Yang pentingnya cerita ni masyhur. Dalam kitab-kitab sirah ada. Dia kata surah ini nazala anna nuzul hadhihi surah, turunnya surah ini selepas Nabi kita ke Taif. Nabi kita pergi ke Taif mencari perlindungan, pertolongan, bantuan daripada Thaqif pada tahun yang ke-10 setelah dibangkitkan. Ingatlah selepas daripada wafatnya Sayyidah Khadijah dan matinya Abu Talib. Maka orang kafir kena Nabi kita pergi ke Taif sebab kuasa Taif boleh mengimbangi kuasa Quraisy dari sudut power politiknya. Maka Nabi nak pergi cari orang panggil teman baru ataupun kumpulan baru yang boleh menyokong dia. Nabi pergi. Ini dari sudut siasat syariah dipanggil, kita terpaksa
Kadang-kadang kita perlu pada kekuasaan. Kalau tidak dakwah kita tak boleh berjalan, kan? Mana sebelum hijrah 3 tahun. Itu dalam cerita Ibnu Ishaq dalam Sirah Nabawiyah. Maka Nabi setelah dipukul, dikenak oleh puak-puak Saqif, Nabi kita balik. Dalam keadaan mahmum, dalam keadaan sedih, duka cita sampai kepada Qarnus Sa'alib. Qarnus Sa'alib ini ada yang mengatakan Qarnul Manazil. Orang yang pergi ke Taif, sampai Qarnul Manazil, kita akan jumpa dengan yang dipanggil miqat. Sekarang ini miqat Qarnul Manazil. Miqat. Maka itu dia panggil Qarnul Manazil. Sampai di situ, jumpa pula 2 malaikat turun dari langit, mari bagi bersimpati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami di langit sedih tengok keadaan yang berlaku. Kalau boleh kita nak ambil 2 bukit besar di Mekah, nak pergi campur atas Taif. Nabi kita larang. Dan terus berjalan sampai ke Batni Nakhlah, Wadi Nakhlah. Nabi kita berhenti situ, solat, jin mari dengar. Ini versi yang kedua. Yang penting tapi dari sudut cerita, peluk ceritanya, dua-duanya berhenti di Nakhlah. Cuma pergi mari. Riwayat dalam Bukhari kata, Nabi kita nak pergi ke Taif. Yang ni kata balik. Wallahu a'lam. Itu di antara kisah. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku sejarah Mekah tu, ana waktu tulis dulu saya pergi ke Nakhlah ni, pergi cari di manakah masjid tempat Nabi kita berhenti. Di Nakhlah ni tempat jumpa jin. Kisah dianya menarik jugalah sebagai ingatan. Waktu tu ana pergi bawa anak-anak dalam kereta, budak kecil-kecil lagi. Berapa orang anak terlupa dah. Jadi kita pergi bila sampai ke Taif, sampai ke Nakhlah ni, kebetulan gelap maghrib dah. Masa balik daripada Taif. Cari-cari, orang kata tu. Anak berhenti waktu tu, masjidnya cerah, orang tak ada. Lepas maghrib. Kita masuk bagi salam. Hey. Aku bagi salam kan, ada hak jawab kan. Waalaikumsalam, lari kita. Kan? Sebab cerita jin ni. Ada satu kisah kawan saya ni cerita, dia nak pergi ke arah Badar. Dia berhenti solat di satu surau musalla di tepi jalan. Tengah-tengah solat, tiba-tiba bunyi. Dia solat. Dia jadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bunyi belakang. Amin. Sudah. Aku nak terus solat ke nak lari ni? Dia kata kalau aku lari nanti yang suara belakang pegang boleh imam mau lari ke mana? Pening aku. Dia kata aku habis ke solat cepat-cepat aku lari keluar pada masjid. Jadi anak putih ingat cerita ni, kata aku bagi salam kan. Bunyi orang jawab waalaikumsalam. Sudah kita. Itu cerita Nakhlah. Baiklah para jemaah sekalian, cuma dalam buku sejarah Mekah saya tulis tentang Qarnus Sa'alib. Waktu tu ana baca buku yang ditahqiq oleh Dr. Abdul Malik bin Duhaish, seorang pengkaji sejarah Mekah. Dia kata ada satu tempat lagi, dia panggil Qarnu juga, dekat dengan Mina. Jadi dalam buku tu ada versi Mina, dan ada, tapi ramai yang mengatakan di Qarnul Manazil. Jadi kalau tuan-tuan baca dalam buku tu, maka kena jamaklah kepada pandangan saya yang terakhir ni, iaitulah Qarnul Manazil, yang mengatakan tempat Nabi kita jumpa dengan malaikat yang nak pergi hempak atas kepala Saqif. Dan ada riwayat yang mengatakan, Qarnu itu dia panggil Qarnus Sa'alib, dekat dengan Mina. Wallahu a'lam. Yang penting Nabi kita jumpa dengan jin dan jumpa dengan malaikat yang nak marah kepada Saqif. Baiklah, dikira surah ini surah yang 40 fin nuzul, dari sudut turunnya. Dari sudut tartib mushaf, surah yang ke-72, dia turun selepas daripada suratul A'raf dan surah itu Yasin. Ada juga riwayat mengatakan bahawa Nabi SAW jumpa dengan jin pada malam Lailatul Jin. Pada malam pertemuan dengan jin, Nabi kita bawa Ibnu Mas'ud. Cerita ini juga masyhur, ada terdapat di Mekah. Kalau tuan-tuan pergi melawat Mekah tu, satu tempat dekat dengan perkuburan Ma'la, nama dia Masjid Al-Jin. Masjid Al-Jin. Cerita jin pun ada di sana. Baiklah para jemaah sekalian, saya tak nak cerita jin panjang-panjang, sebab kita nak tafsir Quran.
nak tafsir Al-Quran. Ada di sebagian ulama mengatakan annal qissata takarrarat. Ada yang mengatakan kisah ini berulang. Mana Nabi kita jumpa banyak kali jin. Ada sekali sini, ada sekali sini. Kan? Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Ahqaf ayat 29, wa iz sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Quran. Jadi Allah Ta'ala hantar mari jin bagi dengar Nabi kita baca Quran. Falamma hadaruhu qala ansitu qalu ansitu. Bila mereka hadir, jin kata diam, dengar. Kita kena belajar. Kadang-kadang jin lebih baik daripada kita. Sebab jin bila dengar orang baca Quran diam. Kita orang baca Quran duduk gagal. Jangan. Kan? Ada satu lagi cerita jin. Lailatul Jin, Nabi kita baca surah Ar-Rahman. Kan? Jin pakat jawab belaka. Jadi Nabi surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Jin pun jawab, la bi syai'in min ala'ika rabbana nukazzib. Tak ada nikmatmu yang kami dustakan. Jin jawab. Jadi bila Nabi kita baca, Nabi baca kepada para sahabat, sahabat diam. Rasulullah kata apa? Laqad qara'tuha 'alal jin. Aku baca kepada jin. Jin jawab, la bi syai'in min ala'ika rabbana nukazzib. Tak ada kami dustakan. Fakanu, dengar. Fakanu ahsana mardudan minkum. Nabi kata jin lebih baik menjawab daripada kamu. Kamu ni pakai dia ataupun gagal. Pakai duduk bising-bising. Kan? Bising. Hadis ini dalam At-Tirmizi dan lain-lain. Itulah cerita dia para jemaah sekalian. Baiklah. Bila kita kata jin ni satu makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, dia ni tersembunyi. Benda tak nampak. Pasal tu nama dia alamul jin. Jin tak nampak. Dan janin dalam perut orang panggil janin. Sebab apa? Sebab baby tu tak nampak. Itu jin. Satu benda yang tak nampak. Janin juga tak nampak. Baik. Untuk para pengkaji, para asatizah, ada satu kitab yang saya jumpa. Nama kitab ni Alamul Jin. Alamul Jin fi daw'il kitabi was sunnah. Alam jin, kajian berdasar kepada Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayat, tidak ada yang pelik-pelik cerita-cerita dongeng karut, tak ada. Yang ditulis oleh Dr. Abdul Karim Naufan Ubidat. Tuan-tuan yang boleh cari, mungkin boleh cari dalam PDF ataupun boleh cari siapa-siapa pergi Mekah, boleh beli. Kitab ni nama dia Alamul Jin. Alam Jin. Saya tak bacalah. Tuan-tuan, kita nak baca tafsir hari ini. Tapi untuk asatizah, para pendakwah, pengkaji boleh bahasa Arab, boleh cari Alamul Jin fi daw'il kitabi was sunnah. Banyak cerita-cerita jin orang tulis, banyak hak bercampur cerita khurafat, cerita karut ada. Waktu anak budak-budak dulu, ni cerita zaman budak ni, saya suka baca buku sejarah. Dan memang peminat sejarah, alhamdulillah. Suka juga baca kitab-kitab hadis tafsir. Tapi sejarah minat. Salah satu buku yang saya baca cerita tentang alam jin ni yang ditulis oleh Tamar Jalis dia. Bercakap dengan jin. Buku tu ada. Dan kita baca 2-3 siri, mula-mula macam nak percaya, lepas tu macam khurafat. Wallahu a'lam. Gitulah suasana hidup atas dunia ni, pengembaraan dalam bab menuntut ilmu tu banyak. Baik. Jadi kita kata di para ulama wal aqrab. Dari sudut kajiannya, cerita tu mungkin satu cerita ya. Cuma jin ini dia akan menceritakan kepada orang di mana tempat yang dia ingat, yang dia dengar, yang dia orang panggil hayati, maka dia akan cerita. Seolah-olah macam banyak kisah, tapi cerita sama. Macam kita juga lah 40 minit 1 jam ceramah. Tak, orang tanya ustaz kata apa dia? Orang hak dengar awal, dia jawab hak awal. Hak tidur awal, hak dekat-dekat nak sudah baru sedar, dia jawab. Itulah keadaan. Kita kata wallahu a'lam. Baiklah muslimin dan para jemaah sekalian, saya masuk pada ayat yang pertama telah kita baca tadi. Qul uhiya ilayya. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah ini dimulakan dengan qul, ai akhbirin nas, bagi cerita kepada orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menukilkan nas kepada orang sebagaimana yang sampai kepada dia. Ada qul.
Kita ni kalau kita beritahu, awak pergi beritahu kepada orang, semua boleh mari masjid belakang. Orang yang pergi iklan, tak payah pergi dekat kampung. Awak beritahu kepada orang mari masjid lah. Kita pergi, tuan-tuan, pergi masjid belakang. Tapi oleh kerana wahyu ini turun daripada Allah Azza wa Jalla, walaupun dengan kalimah qul, Nabi kita kena nukilkan, kena sampaikan Quran itu sebagaimana diturunkan. Maka Nabi kita berkata, qul, katakanlah. Patutnya tak payah katakanlah, uhiya ilayya, diwahyukan pada aku. Maka itu dia panggil ayat diturunkan, dibaca sebagaimana yang diturunkan. Masya Allah. Ditulis dan dibaca. Menunjukkan bahawa Nabi hanyalah wa ma'alaika illal balagh. Kerja Nabi menyampaikan wahyu, bukan mencipta wahyu. Maka turun Jibril ke atas Nabi SAW dengan ayat Quran. Nabi kita hafal, Nabi kita baca, Nabi kita ajar kepada para sahabat, dan sahabat-sahabat tulis sebahagiannya. Sebagaimana dalam 4 surah lagi. Kita dah belajar ada dalam siri-siri yang lepas. 5 surah dimulakan dengan qul. Yang kedua, ila annahu istama'a nafarun. Istama'a dengan makna mendengar. Jadi al-istima' bahasa Arab kata ghairus sama'. Mendengar bukan makna dengar. Dengar. Sebab kalau kita kata saya telah mendengar ceramah, maknanya aku telah menghayati, memahami ceramah. Mana kita dengar, kita perhati, itu mana mendengar. Kebetulan kita lalu bunyi suara. Aku dengar suara. Aku dengar. Apa dia kata? Tak tahu. Bunyi. Itu dia panggil dengar. Istama'a dengan makna sama'. Sama' mana dengar. Yang kata ini istama'a, dengar betul-betul. Menghayati. Jadi kalau kita ni belajar, kita kena istama'a. Kena dengar. Jangan pakai kena mendengar, jangan hanya dengar. Kalau dengar kita tak faham. Sebab dia kata as-sama' bi ghairi qasdin wala talabin. Kita lalu bunyi orang bercakap. Tak tahu apa, kan? Maka kata di para ulama, tanda tuan-tuan. Kata di para ulama, beza di antara dengar dengan mendengar itu dari sudut pahala dan dari sudut sujud. Kalau kita menghayati bacaan kita dengar, bila sampai tempat sujud tilawah, sujud sejadah, walaupun kita tak baca, tapi kita dengar ikut bacaan, maka kita sunat sujud sekali dengan orang pembaca. Sama juga dengan orang yang mendengar Al-Quran, dia boleh pahala. Kan? Dia boleh pahala. Tapi kalau kita setakat lalu, dia tak tahu apa, nak. Itu dari sudut pahala. Tapi dari sudut dosanya, dari sudut dosa, kalau kita lalu, orang duduk mengumpat. Kita lalu ikut belakang, orang duduk bercakap 2 orang. Bahasa dia tu gini-gini. Tapi kita tak dengar, kita dengar bunyi orang. Tak berdosa. Tapi kalau kita, bahasa dia ni kita, apa? Tumpang sama, dosa sekali. Ustaz, orang tak bercakap gini, orang mengumpat, orang membawang dalam grup WhatsApp, sama bes. Sama encik. Duduk dalam grup, orang duduk mengumpat, kita tak lari keluar, kita boleh sama juga. Masya Allah, tabarakallah. Nafarun minal jinni, satu rombongan daripada jin. Saya tak kata, nak kata 3 orang jin. Tak boleh, orang-orang lah. 3 jin. Kan? Telah datang 3 orang malaikat. Kenapa orang pula malaikat? Kita kata 3 malaikat. 3 jin. Jadi an-nafar di sini, nafarun. Allah Ta'ala sebut nafar, mana beberapa jin datang. Nafar dari sudut bahasa Arab kata, di antara 3 hingga 10 orang. Itu dia panggil nafarun. 3 hingga 10, itu nafar. Maka bila dia pelik, nak naik ke langit tak boleh, ada masalah. Tiba-tiba dia dengar orang duk baca Quran ni pelik, mereka istama'a, mendengar. Dia kata inilah puncanya rupanya. Ni punca mereka tak boleh lagi nak lari, nak dengar tak boleh lagi. Nafarun minal jin. Tadi kita sebut jin ni ma'khudatun minal ijtinan wa huwa al-istitar. Makhluk halus yang kita tak nampak. Yang kita tak nampak. Wa minhu summiyal hamlu, dinamakan hamil. Perempuan mengandung itu anak dia, baby dia itu dia panggil janin. Kenapa? Li'annahu mustatirun fi batni ummihi,
Karena dia tersembunyi dalam perut mak dia. Berapa perut? Baju kat luar. Kulit perut. Masuk dalam tu ada lagi dia punya tembuni apa? Banyak lapis. Tersembunyi dalam tu. Itu dia panggil. Maka dia panggil alamul jin khalqun mustatirun. Makhluk yang tersembunyi yang tidak nampak dengan mata. Dan kita pun tak dengar. Nak kata apa? Sebab itu, Allah SWT sebut jin. Ada sekumpulan makhluk ni dia panggil engkar. Dalam kitab ni dia sebut, kumpulan yang mengengkari adanya jin, kita kata tidak. Dia apa itulah, kumpulan al-falasifah, puak-puak ahli falsafah ni dia tak percaya ada jin. Mana ada. Sebab dia nak tengok benda nampak. Kita kata tak boleh engkar. Surah Al-Jin. Cerita jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Aku tak cerita jin dengan manusia. Dalam hadis Nabi SAW juga, Nabi menceritakan banyak cerita-cerita yang Nabi sebut. Didengari oleh semua makhluk kecuali jin dengan manusia. Tiba-tiba kita kata jin tak ada, kita kata tak. Hari ni, dengan adanya kamera yang ada ni, hati-hati tuan-tuan. Jangan pergi ambil gambar tempat-tempat gelap. Tempat-tempat gelap, jangan ambil gambar. Sebab, saya tak tahu kenapa kamera ni Allah Ta'ala beri, dia boleh rakam gambar jin. Saya telah ditunjuk oleh beberapa orang, gambar-gambar, bukan impos, bukan yang diedit. Dia kata gambar betul. Saya ambil gambar, tiba-tiba sengih kawan tu duduk atas pokok. Atau duduk atas bangunan, nampak gambar jin. Ada orang selfie, di belakang dia ada jin. Hati-hati. Jangan duduk main-main. Nak ambil gambar tu, baca bismillah dulu, baca auzubillah dulu. Kan, kalau tidak, mari jin duduk selfie, belakang kita sengih, nak kata apa? Ini dipanggil, boleh jadi mata kamera lebih tajam daripada mata kita, wallahu alam. Sebab mata kita ni ada standard level dia, tak boleh nampak. Telinga kita pun ada zab-zabah, dia panggil, ada getaran yang kita boleh dengar. Maka kita tak tahu. Jin ada. Jin ada dalam majlis ilmu ni, ada dia. Masjid ni pun, kalau ada jin tu kita kata, selamat datang, selamat belajar. Ada kisah. Tak apalah tuan-tuan, ini satu rakaman yang saya nak rakamkan, kita nak tulis tak sempat. Kisah jin belajar di Masjid Nabi. Guru saya, seorang syekh yang mengajar di Masjid Nabi lama, nama dia Syekh Atiyah Muhammad Salim, rahimahullahu ta'ala, wa rafa' darjatuh. Syekh Atiyah ni dia mengajar kitab Muwatta' beberapa puluh tahun di Masjid Nabi. Dia cerita, dia kata sebagaimana manusia berhijrah ke Madinah, jin juga berhijrah. Jin juga berhijrah ke Madinah. Satu malam, kalau tak silap ingatan saya lah, kalau tidak kita cek balik dalam dia kuliah Syekh Atiyah ni semua telah dirakam. Seingat anaknya, Syekh Atiyah cerita seorang imam di Masjid Nabi, nama dia Syekh Abdul Aziz Ibn Saleh, rahimahullahu ta'ala, dia khatam mengajar kitab, dia khatam kitab di masjid. Jadi bila khatam kitab ni kak, semua pakat salam lah kan. Kita biasalah. Salam dengan Tok Syekh, halalkan ilmu, saya nak balik berdakwah, nak balik mengajar ni. Maka, sudah. Syekh pun balik. Biasanya Syekh ni jarang dia guna kereta, dia balik rumah dia pun tak jauh. Zaman dulu dekat-dekat je rumah dengan Masjid Nabi. Dalam perjalanan dia balik, tiba-tiba gelap. Bunyi suara, Assalamualaikum ya Syekh. Syekh nasib baik, kuat, semangat kalau kena kita, Waalaikumsalam, terlopak lagi dah. Tok Syekh ni, Waalaikumsalam. Man antum? Syekh tanya, siapa ni? Suara tengah malam gelap. Siapa dia kamu? Syekh tanya, man antum? Siapa kamu? Dia kata, nahnu min talamizika ya Syekh. Kami ni murid-murid tuan. Murid? Ya, kami belajar di Masjid Nabi tadi. Oleh kerana malam ni khatam kitab, kami nak give salam, Syekh nampak kami. Tapi orang lain tak nampak, namun nampak Syekh holok tangan aja kan. Boleh, mana Syekh main holok tangan. Jadi kami mari tunggu tengah jalan, nak minta izin, nak minta halal ilmu dengan Syekh, kami nak balik mengajar di kampung kita, kampung jin. Hadi riwayah daripada Imam Abdul Aziz, Imam Masjid Nabi kepada Syekh Atiyah. Syekh Atiyah riwayatkan kepada kami yang belajar dia di Masjid Nabawi Syarif. Kita kata itu cerita jin. Jadi banyak lagi lah cerita-cerita jin yang lain. Panjang, Hana pun nak cerita setakat tu ya. Baiklah para jemaah sekalian. Nafarum minal jin, beberapa kumpulan daripada jin. Jin kata apa?
Bila dia dengar Quran, faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Bila dia dengar, terus dia beriman. Kami beriman. Kami dengar Quran yang pelik. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ini jin, dia kata dia dengar Quran yang pelik, kemudian dia kata apa? Yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Dia boleh sifatkan Quran, kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul, lalu kami beriman kepadanya, dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk pun dengan Tuhan kami. Masya Allah, tabarakallah. Jin dengar Quran, ta'assaru. Mana kesan Quran itu masuk dalam jiwa dia, itu dia panggil, jin ni kalau kita nak banding dengan manusia, mengikut dalam kitab kajian, ini Alamul Jin kata, jin adhaf minal insan. Lebih lemah daripada kita. Manusia lebih kuat. Dari sudut kekuatannya, dari sudut akalnya manusia lebih kuat. Dan lebih tinggi kedudukan. Karena itu para jemaah sekalian, dalam kisah Sayyidina Sulaiman alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam, ingat waktu Sulaiman nak panggil, nak ambil istana Balqis, singgahsana Balqis, buat mari sini, Sulaiman tanya, mayati ni, siapa dia buat mari, bukan istana dia, singgahsana, mana tempat dia duduk dia. Dia ambil mari sini. Jin offer, ana ati kabih. Aku pergi ambil dia. Tak lama sebelum tamatnya waktu pejabat tuan bangun daripada kerusi ini sampai. Maknanya lama juga tempoh. Bangun manusia, ada kata nama Asif, ada nama wallahu a'lam nama. Dia kata, ya Nabi Allah, ana atika bihi qablaan. Aku bawa dia sebelum kelip mata manusia. Falamma ra'ahu mustaqiran, tengok, siapa dah? Mana di sini kata di para ulama, manusia lebih kuat daripada jin. Manusia lebih kuat daripada jin dari sudut qudratan wa uqulan. Tetapi kenapa manusia dengar Quran buat tak erti bahasa, buat tak faham? Kenapa jin sekali dengar, istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rasydi fa amanna bihi. Sekali dengar, dia beriman. Maka kata di para ulama, jangan sampai jin lebih baik daripada kita, sedangkan manusia lebih kuat daripada jin. Dan tadi saya dah baca cerita ketika Nabi SAW baca surah Ar-Rahman, jin dengar, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Manakah nikmat Tuhan kamu yang kamu dustakan? Yaqulun, jin jawab, la bi syai'in min ala'ika rabbana nukazzib falakal hamdu. Tak ada mana-mana. Kita pun bila kita dengar, kita jawab, la, kami tak pernah engkar nikmatmu ya Rabbi. Maka kata Nabi SAW, Nabi kata kepada sahabat dia, laqad qara'tuha 'alal jin fakanu ahsana mardudan minkum. Aku baca kepada jin, dia lebih baik respon jin daripada puakmu. Mu ni pakai senyak, dia mahu jawab. Allahu Akbar. Banyaklah para jemaah sekalian beberapa ayat yang kita kena jawab di dalam Al-Quran. Maka sayanglah kita orang mukmin, orang beriman, Allah Ta'ala beri akal kepada kita, beri kehebatan, kita boleh buat tu, boleh buat benda ni. Tetapi kadang-kadang kecerdikan akal kita tu boleh main dengan alat-alat, dengan jihaz, dengan ni. Tapi kita tak nak interaksi dengan Quran yang menjadi hidayah, yang menjadi panduan, yang menjadi petunjuk. Kita abaikan apa yang ada di tangan kita. Inilah yang kita bimbang para jemaah sekalian. Sahabat saya Zulkarnain di Osaka, Jepun, dia bawa satu post di Facebook, tuan-tuan boleh tengok. Dia cerita tentang kematian orang-orang Jepun, termasuklah yang sudah beriman pun ada yang mati dengan sebab bunuh diri. Bunuh diri. Tak ada apa-apa. Hidup berjalan tengok kereta api lalu, pong lompat, mati. Terjun bangunan. Maknanya manusia ni salah guna akal, dia cerdik. Dia boleh buat robot, boleh buat tu. Tetapi apabila akal jauh daripada wahyu, mereka akan nana,
Orang Kelantan kata nana maknanya tak jumpa jalan. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, kita berjalan bersama dengan jin dalam surah Al-Jin ini, insya-Allah. Jin kata apa? Kitab yang aku dengar ni, Quran yang aku dengar ini, fa'amanna bihi, kami beriman dengan dia. Ini menunjukkan bahawa jin itu mempunyai salamatul fitrah. Fitrah jiwa dia baik. Fitrah dia baik, maka kerana itu dia cepat dengar, qabul. Dengar, terima. Yang kita bimbang ini kita dengar, kita terima tapi tak amal. Itu satu penyakit. Jin i'lan juga buat dia, walan nusyrika bi rabbina ahada, kami tidak akan syirik lagi dengan Allah Azza wa Jalla. Maka annahum la yuti'u syaitan fi ma'siyatillah, mereka tak akan ikut lagi syaitan. Dia begini para jemaah sekalian. Dalam alam dunia ini ada 3 makhluk yang berdekatan. Yang pertama sekali mula-mula nama dia malaikat. Malaikat awal. Kemudian diciptakan jin. Jin dulu pada kita, dulu pada manusia. Ada yang mengatakan jin ini duduk di atas muka bumi ini. Wallahu alam, sebelum dijadikan manusia, jadikan Adam. Maknanya malaikat, jin. Kemudian bila Allah Ta'ala perintahkan kepada puak-puak dia supaya sujud, malaikat sujud, illa iblis. Jin yang ifrit, yang jahat, tak juruh tu, nama dia iblis. Pasal tu Allah Ta'ala sebut, kana minal jin. Iblis tu mari daripada jin, bukan daripada malaikat. Kalau orang kata iblis daripada malaikat, la. Kita kata Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Mereka tu, iblis tu daripada jin, tapi dia tak derhaka pada perintah Allah, dia tak mau sujud. Barulah mari manusia. Taib. Syaitan mari mana pula syaitan? Tanda tuan-tuan. Malaikat, jin, manusia. Satu lagi makhluk, nama dia syaitan. Syaitan ni mari mana? Syaitan itu tabiat. Jin yang jahat, jin yang nakal, nama dia syaitan. Ketua dia, iblis. Na'udzubillah. Manusia yang nakal, manusia yang jahat, manusia yang syirik, musyrik, itu dia panggil syaitan. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Syaitan itu mari daripada mana? Mari daripada jin dan juga manusia. Sebab itu orang pelik, dia kata kenapa Ustaz, bulan Ramadan ada juga gangguan. Ada juga orang yang mencuri, sedangkan dalam hadis yang sahih Nabi SAW beritahu syaitan telah diikat. Kenapa pula ada orang terganggu? Kenapa ada orang dirasuk? Kenapa? Macam-macam kenapa? Kita kata yang diikat tu syaitan, yang diikat tu jin, maradatul jin, jin yang akal-akal, tapi jin yang kecil-kecil ini masih lagi menjalankan tugas, kan? Ataupun manusia sendiri yang telah menjadi syaitan, dia sendiri itu syaitan dah. Telik apa? Dengarkan cerita dalam bulan Ramadan saya cerita, seorang pakcik dia tanya saya, dia kata, Ustaz betul ke hadis jin kena ikat? Saya kata, kenapa pakcik? Dia kata, hamba pergi masjid, balik-balik tua-tua masjid selipar hilang. Kata mana boleh main nak tolak hadis dengan selipar? Dah, bukan tidak tolak hadis. Saya nak memahami je kenapa ada macam ni. Kita kata, hok ambil selipar orang tu, dia sendiri tu syaitan dah. Lagu tu dia kata. Dia sendiri itu syaitan. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, minal jinnati wan nas. Jadi faham kita, malaikat yang terbaik. Sebab malaikat ni tak pernah derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, maka makhluk yang paling kuat, malaikat. Nak bandingkan jin, jin yang paling lemah sekali. Dari mana mari manusia. Tapi apa boleh buat dalam cerita ini, manusia pergi berlindung dengan jin, maka dia pun jadi lemah. Baiklah. Ayat yang ketiga, panjangnya ayat ni 28 ayat. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan ketahuilah kaum kami, wahai kaum kami, bahawa sesungguhnya tertinggilah kebesaran dan keagungan Tuhan kita daripada beristeri dan beranak pinak. Ta'ala jaddu rabbina. Ta'ala itu maknanya maha tinggi, maha agung, maha hebat Allah Ta'ala ni. Pasal itu dia kata al-jaddu dengan mana al-hazzu wan nasib.
Mana tinggi bahagiannya. Ta'ala jaddu rabbina. Allah Ta'ala tu sangat tinggi. Dalam sudut bahasanya, penggunaan jaddu ketika Nabi sampai ke Madinah, ke Quba, orang Islam duk tunggu. Masa tu panas. Bila panas mereka berlindung di sebalik rumah-rumah orang Yahudi yang 2 tingkat tu. Lindung di balik pokok tamar. Yahudi tengok Nabi, dia kata, "Hei, ya ma'syaral Arab, puak-puak Arab, haza jaddukum alladzi tantaziruna qad jaa." Hei, ketua orang besar yang kamu tunggu tu tengah padan. Siapa dah? Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar masuk dalam nak sampai ke Quba. Itu dia panggil jaddukum, maknanya ta'ala jaddu rabbina, mana maha tinggi Allah Taala ni, Tuhan kita ni. Masya-Allah, itu dia panggil maha tinggi. Dalam hadis Nabi kita baca doa, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Itu dalam doa iftitah. Banyak lagi lah. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu, yang kita duk baca lepas salat tu. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Tak ada siapa bagi manfaat orang yang hebat daripada ketinggian dia, tak boleh nak bagi manfaat kecuali Allah. Ini kata ta'ala jaddu rabbina, maha tinggi Allah Ta'ala Tuhan kami. Allah Ta'ala ni mattakhadha sahibatan wala walada, Tuhan tidak ada sahibah, mana sahibah dengan mana zaujah, tidak ada isteri dan juga tidak ada anak. Pasal apa? Puak-puak ni duk kata jin tu anak Tuhan. Macam-macam lah puak kafir ni, kan? Dia duk kata, ada yang mengatakan malaikat anak Tuhan. Malaikat anak Tuhan. Dia kata apa? Inna lillahi sahibah. Ni kata-kata puak kafir. Allah Ta'ala tu ada isteri daripada kalangan jin, lepas tu beranak boleh malaikat. Ni cerita karut belaka ni. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Allah kata, mereka kata Tuhan tu ada anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kamu telah mengatakan satu benda yang berat. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir langit pecah. Bumi terbelah. Bukit hancur. Dengan sebab kamu kata Tuhan ada anak. Tiba-tiba bila kita mari hari Krismas, mari hari Kristian, kita orang Islam yang tak ada kaitan apa-apa dengan orang bukan Islam, tak ada keluarga kita yang ni pun, masing-masing juga sengih-sengih juga nak jawab Merry Christmas. Mari nak jawab juga. Kita kata kenapa? Allah kata langit hampir terbelah kerana ada orang kata Tuhan ada anak. Tiba-tiba kita nak pergi iktiraf Tuhan, perkataan mereka tak payah. Ulama khilaf tu, kata kalau terpaksa, contohnya orang ni masuk Islam, keluarga dia semuanya Kristian. Kalau dia tak ucap, mungkin menimbul masalah. Bolehlah dia ucap ketika tu. Ni kita tak ada apa-apa, tulis panggil lagi sebut happy Christmas, apa dia, Merry Christmas, buat apa? Ini cari penyakit belakang. Kan? Baik, kita pergi kepada ayat lain. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan ketahuilah wahai kaum kami, wa annahu, dan dengan ajaran Al-Quran itu nyatalah bahawa sesungguhnya ketua yang kurang akal pertimbangannya dari kalangan kita, jin yang beriman kata ke bawah dia ni, tak apa cerdik, kurang akal dia kata pun ni, safih, bodoh, telah mengatakan terhadap Allah kata-kata yang melampaui kebenaran. Yang kita kena ingatlah. Kita orang Islam ni kena jaga kata-kata kita, jangan duduk jadi. Jin pun marah. Maknanya, di sini kita nampak apabila makhluk ini telah beriman, syaja'ah, berani lebih daripada yang lain. Jin ni, dia kata kepada ketua dia, yaqulu safihuna, orang bodoh di kalangan kami, dia kata kepada Allah Ta'ala macam-macam, Tuhan ada anak lah Tuhan. Dan, tuan-tuan kena ingat, baca cerita jin pun kita kena ingat cerita kita. Apa cerita kita? Cerita manusia. Ingat ke tidak? Ketika ahli sihir berdepan dengan Fir'aun. Ahli sihir berdepan dengan Fir'aun. Campak tongkat. Tali-tali dia. Nyongek-ngongek mari anak ular kecil. Bila Musa campak dia punya tongkat, paum. Ular besar, telan habis. Ahli sihir kata ini bukan sihir. Sihir sama sihir, orang tak makan gu. Ni bukan ni. Semua saja kata ahli sihir kata amanna bi rabbi Musa wa Harun.
kami beriman dengan Tuhan Musa dengan Harun, semuanya sujud. Masya Allah, tabarakallah. Fir'aun nak bunuh dia, Fir'aun nak jatuh hukuman silang, nak potong tangan, katanya. Mereka kata apa? Faqdi ma antaqat. Fir'aun, mu buatlah apa mu nak buat. Atas dunia ni, mu berkuasa, aku beriman pada Allah. Ini menunjukkan bahawa iman iza waqara fil qalbi, bila iman mantap dalam hati, dia tak irau lagi. Jin, bila iman dah masuk, dia condemn bos dia, tak irau. Kita hari ni, dia main on off tarik tali. Kita tahu hak benar. Kita tahu perbuatan kita ni tak betul, tapi ramai orang buat. Bila kita kemukakan dengan sunnah Nabi SAW, tak berapa berani nak bercakap, tak berani nak kata, sebab takut ke orang. Hari ni kita tengok jin lebih hebat daripada kita dari sudut prinsip dan asas kebenaran. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, muslimin dan muslimat, kita punya panjang dia punya cerita. Wa anna zananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Dan bahawa sesungguhnya nyatalah kesalahan kita menyangka bahawa manusia dan jin tidak sekali-kali akan berani mengatakan sesuatu yang dusta terhadap Allah Azza wa Jalla. Kita duk anggap ke begitu belakang orang ni. Orang tak kata, tapi rupanya tidak. Kata juga. Apa dia kata? Tengok dalam ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jin. Ada manusia yang minta berlindung dengan jin. InsyaAllah cerita jin ni makin menarik. Dan kajian kita kepada kisah jin ni, orang panggil lebih berasa memahami ayat-ayat ini lebih kuat. InsyaAllah para jemaah sekalian, kita sambung dalam siri yang akan datang bermula daripada ayat 6, manusia berlindung dengan jin. Sedangkan jin itu lemah, kenapa kita berlindung dengan lemah? InsyaAllah dalam siri yang akan datang, jangan ke mana-mana, pagi esok kita bersama dalam surah Al-Jin bermula ayat 6. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.